Okey, sekarang saya nak pergi soalan cepu mas saya, iaitu tadi alhamdulillah saya dengan Brother Lim kita sempat pergi ke satu kampung orang asli. Tadi dalam pukul 4 lebih lah, waktu asar ya. Kita pergi dekat kawasan Kemensa. Lepas tu kita terjumpa salah seorang penerima asnaf ni. Dia tu merupakan seorang guru mengaji dan dia juga membuat kerja-kerja dakwah terhadap orang asli di Kemensa. Jadi antara satu soalan yang dia bagilah, senario yang dia bagikan tadi itu sangat menarik. Jadi saya nak tanyakan kepada Brother Lim, kalau kena kepada dia macam mana, apa dia akan jawab. Apabila datang golongan orang Islam kita yang cuba berdakwah kepada orang asli ni, kemudian orang asli ni ada yang tidak dapat terima lah, sebab antaranya ialah datang je kampung orang, tiba-tiba ajak orang solat. Padahal orang tu bukan orang Islam. Jadi mereka tu rasa macam, apa ni? Kau datang sini, kita kasih kau buat event, tapi tiba-tiba kau suruh kita solat. Padahal kita bukan orang Islam. Itu satu. Jadi antara soalan yang diberikan kepada orang asli ni, dia tanya, iaitu, kenapa awak nak dakwah kepada saya, sedangkan awak nampak depan mata awak ni, orang Islam masih banyak lagi yang perlu didakwah. Sebab apa? Masih buat maksiat dan sebagainya. Kenapa awak nak dakwah kepada saya? Jadi soalan saya ialah, kalau kena kat Brother Lim, soalan ni datang daripada orang macam ni, apa jawapan Brother Lim? Silakan. Okey, saya berada di situ sebenarnya kan tadi. Bagi saya begini, ramai orang nak pergi berdakwah ke orang asli. Tetapi kita tak cukup buat kita punya homework ya. Kita sepatutnya cari orang Islam yang berada di situ dan kita belajar dengan mereka pendekatan yang sesuai untuk mendekati orang asli. So bagi saya, kadang-kadang kita pergi sana, kita nak terus buat program, buat solat, buat ini, buat itu. Bagi mereka, you sendiri punya orang Islam kat situ pun tak solat, dia nak panggil saya solat. So bagi saya sebetulnya pendekatan yang sesuai bagi saya lah, bagi mereka yang nak pergi buat orang asli ni, saya cadangkan mesti mau cari orang-orang yang Islam yang di situ untuk bagi nasihat, minta nasihat mereka macam mana, apa jenis program yang lebih sesuai, macam mana kita boleh mendekati mereka, macam mana kita boleh menyampaikan mesej Islam supaya mereka boleh faham. Dan saya sebenarnya mungkin saya bagi satu pendekatan yang saya pernah buat lah, bila saya buat program dengan orang asli. Penganjur tu, tak mau cakap nama, penganjur tu jemput ramai penceramah. Saya penceramah yang last. So penceramah yang pertama cakap, mereka pun kat bawah cakap, yang kedua cakap, mereka pun borak-borak, budak lari-lari semua, bising semua. Saya tengah fikir, macam mana kita nak sampaikan ceramah, mereka pun bising, mereka pun cakap dan sebagainya. Maka tiba-tiba Allah bagi ilham, dapat satu idea, macam mana nak buat mereka ni concentrate. Mereka tak bising, tak cakap, concentrate nak dengar kita cakap dan nak jawab soalan kita. So bila saya buat macam nanti saya beritahu apa teknik tu, dan teknik tu lah akhirnya dapat concentrate, dan mereka sangat selesa nak jumpa saya, mereka sangat suka nak cakap dan dengar soalan dan sebagainya, nak dengar hujah. Apa tu? Saya tanya soalan yang mudah. Siapa dapat jawab? RM20. Maka semua bagi mereka ni RM20 tu duit yang sangat besar. So mereka semua, wah, anak bising pun diam. Semua diam, concentrate. So saya rasa kadang-kadang ini salah satu cara yang kita boleh buat mereka, sebab kita buat program. Kalau kita cakap, dia pun cakap, program tu mesej tak sampai. So mesej nak sampai tu kita kena cari teknik. So bagi saya, sebetulnya bagi saya, kita kena satu, dakwah kepada orang asli, kita kena fokus kepada akidah. Yang kedua, kita kena belajar fiqh yang lebih mudah. Kalau orang yang tak biasa tentang usul fiqh maqasid syariah, dia pergi buat dakwah kepada orang asli, problem. Sebab apa? Mereka sana, tadi kita pergi berapa ekor anjing ada? Mana-mana pergi, anjing tu ikut.
Bukan saja anjing, kadang-kadang ada babi. Kalau orang yang tak biasa, oh najis berat, kadang-kadang kita susah nak mendekati mereka. So saya rasa inilah sedikit pandangan saya lah. Saya rasa sebab nak dakwah kat orang asli ni, kita kena cari macam dia punya orang apa, dia punya ketua batin ke, yang Islam. Kalau cari orang Islam yang di situ macam ustaz tadi tu, dia faham, dia lebih faham, dan dia juga boleh recommend orang sana yang lebih faham lagi ajar kita. Maka kita dah faham situasi, maka kita boleh rancang program yang sesuai kepada mereka. So itu cadangan saya. Jangan pergi sana ikut apa yang kita nak buat. Kita kena buat mengikut apa yang mereka minat, apa yang mereka suka. So itulah cadangan saya. Bila nak dakwah, nak dekati orang asli. Wallahu alam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Brother Lim atas penjelasan tu, dan juga saya rasa puas hatilah dengan jawapan tu. Sebenarnya kalau kita lihat daripada sudut dakwah ni, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton, kita tidaklah boleh memilih kasih dalam siapa kita nak berdakwah. Memang betul sebahagian orang Islam kita tu mungkin dia tu belum bersedia untuk mengikuti Islam secara 100%. Tetapi kita sebagai umat Islam yang mungkin alhamdulillah Allah telah pun memberi kita kemudahan untuk praktis, insya-Allah 90% lah, insya-Allah bukan 100% nak mengikutkan yang semua tu, tetapi kita harus memberi semangat. Bukanlah kita memberikan satu apa kata tu seperti judge the book by its cover. Kita tidak boleh ada mindset begitu. Dalam dakwah ni kita sama-sama mengajak kepada kebaikan, dan kalau sekiranya lah dia tu contohnya seperti ada orang orang yang masuk Islam ni, dia masih melakukan perkara-perkara yang salah. Contohnya masih makan babi ke, ataupun masih minum arak, masih lagi pelihara anjing dan sebagainya. Mungkin itu kesilapan dia yang yang cakap tu dia belum memahami, ataupun dia punya kefahaman tentang Islam itu belum lagi menebal lah contohnya. Jadi kita tidak boleh salahkan mereka. Malah tugas kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, hanyalah untuk menyampaikan mesej Islam kepada mereka, dan mudah-mudahan Allah bantu kita untuk bimbing mereka ke jalan Allah dengan cara yang betul, insya-Allah. Baik, itulah sedikit perkongsian alhamdulillah pada malam ini. Maaf kita terlebih masa, target 1 jam tapi dah terlebih dah ni. Saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang ingin lagi lanjutkan dengar perkongsian Brother Lim, insya-Allah esok Brother Lim, Jui Sun, Brother Ben Uwi Cui Beng dan juga Brother Yusof Iman Kwek, mereka akan bergabung. 3 orang sekaligus akan berkongsikan satu tajuk yang sangat menarik, iaitu tajuk soalan lazim daripada non-Muslim. Dan juga mereka mengambil soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton. Kalau ada apa-apa soalan, buat homework, tulis, besok nampak je live, terus komen. Boleh insya-Allah pada pukul 10 malam. Dan selepas program mereka dalam lebih kurang pukul 11 atau 11.30, insya-Allah saya dan juga 2 lagi sahabat saya daripada London, iaitu Sheikh Abdul Rahim Green dan juga Isa Khan daripada tim kami AERA, kita akan menganjurkan satu program di mana kita akan kongsikan apakah yang sedang berlaku di pentas dakwah dunia kita, di mana alhamdulillah dengan izin dan rahmat Allah, tim kami telah berjaya untuk menceburi ataupun telah menerokai banyak negara-negara yang tak pernah lagi Islam sampai, dan membawa orang-orang bukan Islam kepada Islam. Jadi akan kita kongsikan dalam bahasa Inggeris esok. Kita biasanya kita kalau ceramah dekat platform yang media sekarang ni, kita bahasa Melayu, tetapi besok ada kelainan sikit, maaf, dia akan bermula sangat lewat, iaitu dalam 11.30 malam. Tetapi insya-Allah saya rasa waktu tu memang kita sedang qiyamul lail ataupun tengah tunggu nak sambung solat malam kita ataupun ibadah kita. Jadi sama-samalah insya-Allah besok kita raikan ilmu. Mudah-mudahan 10 malam yang terakhir ni memberi kesan kepada hidup kita, dan dianya akan membawa manfaat kepada kita nanti selepas Ramadan ini, insya-Allah. Okey, akhir sekali saya sekali lagi menyeru sahabat-sahabat yang sedang menonton, marilah sama-sama kita melabur saham akhirat. Teruslah sumbang kepada projek IDT, Interaktif Dakwah dan Tarbiyah. Mudah-mudahan sumbangan anda, kalau anda dapat, kalau malam ini Lailatul Qadar, Masya Allah, Allah akan lipat kali gandakan ganjaran yang anda berikan pada malam ini. Contohnya kalau anda kasih RM1 sekalipun, kalaulah bayangkan malam ini Lailatul Qadar, Allah lipat kali gandakan sumbangan anda. Jadi sesiapa yang ingin maklumat lanjut, bolehlah layari page Interaktif Dakwah dan Tarbiyah, atau boleh hubungi Brother Lim Jui Sun langsung, ataupun boleh sumbang dekat account number yang tertera di bawah
Brother Lee punya skrin tu insya-Allah. Dan akhir sekali kami berdua memohon maaf sekiranya ada salah ataupun silap daripada penyampaian kami, dan mudah-mudahan apa yang dikongsikan bolehlah memberikan sedikit iktibah kepada kita semua dan kita belajar bersama insya-Allah.